Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Ilahi kita panjatkan dengan izin dan ketentuan darinya. Sekali lagi kita dipertemukan di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Musim yang baru ini kita menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat ataupun tajuk asalnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, merupakan kitab karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, seorang ulama yang termasyhur sekali khususnya dalam bidang tafsir, berasal dari Cordova di Spanyol dan membuskan nafas terakhir dan disemadikan di Almenia di sebelah timur Sungai Nil di Mesir. Alhamdulillah saudara, hari ini hari Rabu 2 hari bulan Disember tahun 2020 bersamaan 16 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dan syukur kita masih lagi berada dalam suasana yang sihat walafiat mudah-mudahan, walaupun berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Dan tanpa disedari, hari ini sejak daripada 18 Mac yang lalu genap 259 hari ataupun 8 bulan 14 hari kita berada dalam tempoh PKP ataupun kordon saniter ini. Dan bagi kita khususnya di negeri Pahang, Johor, Melaka, Kedah, Terengganu, Sarawak dan Perlis, kita sedang berada pada hari ke-175 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun Recovery Movement Control Order yang telah bermula pada 10 Jun yang lalu dan akan tamat pada 31 Disember nanti. Dan kita baru hari ke-175, lagi 29 hari kita nak menamatkan PKPP ini. Dan bagi saudara-saudara kita di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Pulau Pinang, Perak dan Negeri Sembilan, mereka sedang masih berada dalam PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang bermula pada 9 November hingga 6 Disember nanti. InsyaAllah lagi 4 hari mereka akan kembali join kita dalam PKPP. Seperti biasa, kita mengharapkan masyarakat dapat terus mengamalkan normal dan juga kelaziman yang baru dalam kehidupan seharian, serta berusaha untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kita pernah menghadapi pandemik ini pada bulan Mac dan kita berjaya melandaikan lekuknya. Kini selepas 8 bulan kita diuji sekali lagi, dan bagi kita khusus di Kuantan juga, tular viral macam-macam lah cerita, IM2 lah, IM15 lah, genting lah, janda baik dan macam-macam. Tidak ada ubat yang lebih mujarab melainkan kita saling bekerjasama dan sokong-menyokong antara satu sama lain. Kita kawal gelombang yang ketiga ini dengan melandaikan lengkungan kebolehjangkitan. InsyaAllah dengan izin Yang Maha Kuasa kita boleh menang melawan COVID-19 ini. Baik, sambung pengajian kita. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 543. Kita masih berada dalam bab yang ke-10, muka surat 543. Babu minhu fi syufa'a wa zakrul jahannamiyyin, iaitu bab orang yang mendapat syafaat dan para penghuni neraka Jahannam. Muka surat 543. Dalam huraian bab ini, Tuan Kitab nak membawakan kepada kita bahawa orang selalu memahamkan bahawa syafaat ini adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada satu sisi yang lain, syafaat ini juga dia adalah satu yang dikurniakan oleh Allah, bukan sekadar kepada Nabi kita, bahkan kepada beberapa pihak yang diizinkan oleh Allah. Apa sebab? Kerana syafaat ini secara umumnya ia adalah milik Allah. Dia bukan milik siapa-siapa. Tidak keterlaluan kalau kita katakan ianya juga bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah supaya diberi peluang memberi syafaat kepada orang. Sehingga kan kita dituntut selepas daripada azan untuk membacakan satu doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Salah satu yang kita mohon kepada Allah, berikan kepada baginda Nabi maqam mahmuda. Apa arti maqam mahmuda? Kedudukan yang terpuji. Kata para ulama, salah satu daripada perkara yang wujud dalam maqam mahmuda ini, kedudukan terpuji, adalah Nabi diberi izin memberikan syafaat. Kerana semua syafaat adalah milik Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut dalam surah Az-Zumar ayat 44, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, semua syafaat itu milik Allah semata-mata. Sebab itu ada satu riwayat dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, pernah satu hari aku mohon izin kepada Rasulullah untuk berbakti kepada baginda dengan melakukan kerja-kerja di rumah baginda, mengangkat air, menjerang air, bantu Nabi lah. Jadi malam tu Nabi nak semayang, dia ambilkan air, dia tuangkan air, ambil wuduk, bentangkan tempat semayang, siapkan tempat solat. Nabi semayang malam. Bila dah dekat dengan subuh, Nabi pun bertanya kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal. Wahai Rabi'ah, minta sekarang. Kata Rabi'ah, aku nak minta apa ya Rasul? Saya datang, saya tak ada apa-apa, tak ada nak upah, tak ada nak apa, memang saja membantu saja. Nabi ulang lagi, sal, kata Nabi, minta. Tak ada apa ya Rasulullah. Setelah didesak 2-3 kali, barulah Rabi'ah kata, ya Rasulullah, kalau saya berhak minta, satu saja saya nak minta, boleh tak saya minta supaya dimasukkan syurga bersama dengan Tuan sekali ya Rasulullah. Sebab saya tahu saya punya amalan tak sehebat Tuan. Jadi saya pasti kita akan terpisah ketika di hari akhirat nanti. Boleh tak mohon supaya saya diberi peluang sekali masuk dengan Tuan. Apakah respon Nabi? Adakah Nabi kata, boleh, insya-Allah kita settle lah, kita uruskanlah? Tak. Baginda Nabi SAW menjawab, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kata Nabi, bantulah dirimu sendiri dengan memperbanyakkan sujud, kata Nabi. Sujud maknanya minta dengan pemilik syurga, Allah Subhanahu wa taala. Ini bererti segala pertolongan, segala syafaat itu adalah milik Allah semata-mata. Dan Allah menghantarkan bantuannya melalui perantaraan-perantaraan dengan syarat-syarat yang dikumpulkan secara mujmal oleh para ulama, termasuk disebutkan dalam kitab kita seperti yang terakam di dalam beberapa ayat. Pertama sekali, wa kam mim malakin fis samawati la tuni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali selepas Allah mengizinkan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan sesiapa yang diredainya. Suratul Najmi ayat ke-26. Artinya malaikat pun diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Nanti kita akan ulaskan. Tetapi syaratnya adalah orang tu mestilah Allah Ta'ala berkenan. Kalau Allah berkenan, no problem. Jibril ke siapa, bawa, tak ada masalah. Kemudian diperincikan lagi oleh Allah dalam firman-Nya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Surah Al-Baqarah ayat 255. Artinya boleh, tapi dengan izin Allah.
Kemudian diperincikan lagi, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah telah memberi izin kepadanya dan Allah redha perkataannya. Surah Toha ayat 109. Dan diperincikan lagi, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak mampu memberi syafaat kecuali kepada orang yang diredai oleh Allah. Surah Al-Anbiya ayat 28. Artinya Allah Ta'ala adalah pemilik utama syafaat, dan dia boleh delegatekan syafaat itu kepada sesiapa pun yang dia kendaki melalui perantaraan-perantaraannya. Siapa perantara-perantara ini? Ini kita akan terangkan pada kesempatan hari ini, insya-Allah. Saudara-saudari sekalian, apakah yang dimaksudkan sebagai syafaat? Itu yang kita ada huraikan. Syafaat dari segi istilahnya adalah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin atau daf'i madarratin. Syafaat ini adalah menolong orang lain dengan tujuan menarik manfaat dan menolak bahaya. Itu syafaat. Bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini akan wujudnya syafaat. Tetapi ada juga di kalangan orang-orang kita, khususnya bagi pengikut Khawarij dan Mu'tazilah, mereka menolak kewujudan syafaat. Kenapa mereka tolak? Hujah mereka adalah orang yang buat dosa besar automatik jadi kafir. Mereka akan kekal dalam neraka dan takkan dikeluarkan sampai bila-bila. Itu hujah mereka. Namun bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahawa orang berdosa memang diseksa dan dihukum. Tetapi Nabi boleh memberi syafaat dengan izin Allah kepada orang yang buat dosa besar. Boleh. Sebagaimana hadis daripada Jabir dan Anas radhiyallahu anhuma, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada orang-orang yang buat dosa besar daripada kalangan umatku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Hakim dan ramai lagi. Artinya kita bagi aliran ahli sunnah wal jamaah jelas, kalau ada saudara-saudari yang tidak bersetuju dengan perbincangan tentang syafaat, kita fahamlah apa latar belakang saudara-saudari sekalian. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, syafaat ini wujud. Baik, apakah syafaat atau perantara syafaat daripada Allah yang Allah wakilkan untuk menyampaikan syafaat kepada manusia? Pertama sekali adalah syafaat malaikat. Ini direkodkan dalam surah An-Najmi ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit yang memberi syafaat, tapi syafaat mereka tak sikit pun berguna kecuali selepas Allah izinkan diberi kepada orang yang dikehendakinya dan diredainya. Surah An-Najmi ayat 26. Itu ada satu riwayat pernah diceritakan, wallahu alam, tetapi boleh kita mendengar daripada sudut mendatangkan kesedaran kepada kita. Diceritakan nanti apabila pintu neraka semua telah ditutup, pintu syurga semua telah ditutup, artinya dah selesai urusan hisab, urusan semua fasa-fasa, mizan, hisab, semua dah settle, sirat apa semua dah settle, semua dah diberikan balasan dan hukuman masing-masing. Yang syurga, orang baik-baik syurga, semua dah ada, tutup pintu. Yang jahat sedang diseksa dalam neraka. Jadi ketika itu Jibril alaihissalam, dia akan menitahkan malaikat Malik, malaikat Ridwan untuk buat pemeriksaan. Jadi malaikat Malik yang menjaga hal ehwal neraka, urusan di neraka ini, diarahkan untuk buat rondaan, cek, pusing. Macam tengok apa-apa, macam kita buat rondaan lah. Malaikat Malik pun mengarahkan anggota-anggotanya untuk Zabaniyah dan macam-macam buat rondaan, cek apa yang berlaku, buat laporan lah. Jadi neraka ni besar. Dia bukan besar macam besar bangunan masjid negeri ke, tidak.
neraka ni satu bumi ni kecil lagi, besar pada itu lagi, macam satu universe agak besar betul. Jadi malaikat pusing nengok macam-macam gelagat orang kena seksa. Tiba-tiba malaikat ni terdengar ada satu ahli neraka berzikir dalam neraka. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi malaikat yang buat rondaan ni dengar suara tapi tak tahu di mana orangnya. Besar kan neraka ni, besar. Umpama kita tengok daripada Google Earth tu, map, tak tahu di mana, terlampau luas. Jadinya hantar laporan pada malaikat Malik, Tuan, saya buat rondaan dengar orang berzikir. Wah, ini rare. Biasa orang zikir ni dalam surga. Orang lain yang dalam neraka kena seksa tu, aduh mak, sakit, ayah, macam-macam. Ini zikir. Jadinya report ke malaikat Malik pun kata, ini pun jarang kita dengar ke ni. Report kepada Jibril. Jibril kata, ini pelik. Malaikat Malik kata, Tuan, dia menghadap Allah Ta'ala, tanya, siapa sebenarnya? Kok kita boleh berbuat sesuatu? Jibril pun mohon izin berkenan Allah, menghadap macam-macam, beritahu, ya Allah, gini-gini dengar orang berzikir. Allah Ta'ala pun perkenankan. Kalau fahaman sekarang ni contoh nak bagi mudah, Allah Ta'ala berilah koordinat dia, GPS je lah, di mana mungkin pergi sini, daripada sebesar-besar peta tu sampai benua mana, benua tu sampai negara mana, negara tu kecil lagi sampai negeri mana, negeri tu sampailah ke daerah mana, daerah tu mukim mana, mukim kampung mana, kampung tu lorong mana, lorong parit mana, sampai detail Allah Ta'ala beri koordinatnya. Rupanya malaikat melihat ada satu orang ahli neraka ini, dia sedang diseksa oleh malaikat Zabaniyah. Setiap kali dia diseksa, dia menyebut kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rupanya dia menyebut zikir itu dalam keadaan kesakitan, bukan jadi menasyid Ya Dzal Jalali wal, no, dia sedang menderita kesakitan. Ketika dilihat masa itu, dia dalam keadaan tangan digari, leher ni ada kalung besi macam-macam, dengan ular kala jengking menggigit-gigit. Setiap kali dia patuk Ya Dzal Jalali wal Ikram, malaikat watam, pam, Ya Dzal Jalali wal Ikram, menangis-nangislah dia. Jadi hantar report ke Jibril. Jibril mohon izin kepada Allah untuk membenarkan keluarkan daripada neraka. Jadi bila Jibril tengok ahli neraka ini badan besar, memang nanti kita sampai bab neraka, nanti kita akan membahaskan badan ahli neraka ni semua besar-besar. Dalam hadis Nabi sebut gigi ahli neraka saja besar gunung Uhud, punggung biasanya besar Mekah, Madinah. Ini kita akan detailkan nanti akan datang. Jadi besar ahli neraka ni, sedang diseksa pukul. Jadi Jibril AS kan besar, dia ambil ahli neraka ni, genggam gitu ya, dia goyang-goyangkan, jatuh segala besi-besi, gari, ular, kala jengking. Dia bersihkan, dibawakan masuk dalam syurga. Ini ada satu riwayat disebutkan berkenaan tentang malaikat boleh memberi syafaat. Siapakah orang yang masuk neraka itu tadi? Dia ni orang yang tidak beramal banyak, tapi dia ni satu kelebihan dia orang baik. Dia orang baik. Semayang tidak, apa tidak, tapi dia orang baik. Akhlaknya itu. Jadi akhlak dia itulah yang menyebabkan dia dapat syafaat, izin oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ini disebutkan tadi dalam surah An-Najmi ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum. Berapa banyak malaikat di langit yang mereka ada syafaat tetapi tidak bermanfaat kalau Allah tidak izinkan, kata Allah. Jadi yang pertama, ada syafaat. Antara yang kedua yang juga memiliki syafaat adalah Al-Quran. Al-Quran. Hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu an. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat
memberi syafaat kepada para pembacanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam satu hadis yang lain Nabi menyebut Iqra'ul Zahrawan Al-Baqarah wa surata Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghammamatani ghayyatani aw firqani min tayrin sawafin tahajani an ashabihima. Bacalah dua awan, kata Nabi. Sahabat kata, apa dua awan? Iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, dua surah. Sering-seringlah membaca surah ini, kata Nabi. Dia adalah surah yang seumpama dua gumpalan awan ataupun dua kumpulan burung yang berbulu lebat yang akan meneduhkan pembacanya pada hari kiamat. Artinya dua surah ini pun boleh beri syafaat. Sebab itu kena banyak baca Quran. Alhamdulillah kita di Masjid Negeri, kita dah wawarkan dulu, kita buat satu inisiatif khatam subuh. Kita akan mengalunkan setiap hari dalam solat subuh kita, rakaat pertama dan rakaat kedua kita akan baca satu makro'. Satu makro' berkaitan dalam satu muka suku, satu muka setengah paling banyak. Bermula daripada surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, kita dah pun khatam juz yang pertama. Alhamdulillah. Dia sebab satu juz 8 makro', artinya 8 hari kita boleh khatam satu juzuk. Alhamdulillah ada peningkatan daripada segi kehadiran sebab kita dapat dua dalam satu. Solat subuh berjemaah yang pasti banyak fadilatnya. Kita dapat iktikaf masjid juga banyak fadilatnya. Kita mendengar pula ayat Quran dibacakan oleh qari hafiz kita, dan yang orang seronok boleh khatam menerusi solat. InsyaAllah hari esok, hari ni kita subuh tadi kita baru selesai surah Al-Baqarah juzuk pertama makro' yang ke-7. Dan hari esok kita akan membaca makro' yang ke-8. Maksudnya hari esok kita akan khatam juz kedua. Nanti hari seterusnya kita akan sambung juz yang ketiga. Datanglah, kita boleh, Quran ni kalau kita cinta, baca, seronok mendengar, dia boleh jadi syafaat, kawan kita pada hari akhirat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, perantara yang membawa syafaat daripada Allah adalah puasa. Puasa. Ini hari Rabu, esok hari Khamis, jangan lupa puasa. Puasa. Maghrib awal sekarang ni seronok. Kita nak puasa pun seronok sekarang. Sebab waktu berbuka kita cepat. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu sebutkan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamati. Yaqulu as-siyamu, ay rabbi, mana'tu at-ta'ama wa syahawati bin nahari, fashaffi'ni fihi." ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Kata Nabi, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan jadi peguam bela. Dia akan menghadap Allah, dia akan berhujah, wahai Tuhan, aku telah menahan orang ini daripada makan pada siang hari, menjaga nafsu syahwatnya. Perkenankanlah ya Allah supaya aku dapat memberi syafaat kepada dia. Kemudian kata Nabi, Al-Quran pula tampil jadi peguam bela. Ya Allah, aku telah melarangnya tidur pada malam hari. Justru itu perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Kedua-dua ni jadi peguam bela kita menghadap Allah supaya diberikan syafaat. Maka apakah kata Nabi? Fayushafa'ani. Maka kedua-duanya pun diizin Allah memberi syafaat kepada para pembaca Al-Quran dan juga orang yang berpuasa, puasawan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Sebab itu banyakkan berpuasa. Banyakkan berpuasa. Jangan tunggu puasa Ramadan saja. Kalau ada kemampuan berpuasa, ada orang memang tak mampu puasa, dia lapar, dia jadi bingung begitu je. Tak apalah. Kalau mampu puasa, puasa. Minimum Isnin Khamis. Dapat puasa Ayyamul Bid apa dan sebagainya, itu bonus lah bagi orang yang ada kekuatan untuk berpuasa. Jangan tak puasa. Puasa syafaat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata tuan kitab, yang boleh memberikan syafaat yang diizinkan oleh Allah adalah anak-anak kita. Anak yang macam mana? Yang main game siang malam pagi petang? Dah, yang mendoakan kita. Innallaha azza wa jalla yarfa'u darajata lil 'abdi fil jannah. Fayaqul ya rabbi anna li hadhihi. Fayaqul bistighfari waladika laka.
Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat darjat seorang hamba yang soleh naik ke satu tahap surga yang lebih eksklusif lagi. Maka hamba ini lantas bertanya, wahai Tuhan, bagaimana saya berhak untuk dapat upgrade ini? Saya duduk ekonomi kelas, sekarang saya upgrade, bukan pergi premium biasa, pergi first class, duduk belakang pilot. Macam mana saya boleh dapat special ini? Allah Ta'ala lantas menjawab, bistighfari waladika laka. Oh, kamu dapat upgrade ini disebabkan istighfar yang dipohonkan oleh anak-anak kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari. Jadi upgrade lah, upgrade syafaat juga. Sebab salah satu konten di dalam syafaat adalah peningkatan darjat di surga. Dan itu juga Nabi akan berikan. Iaitu kalau umpama hotel, dulu dia duduk di bilik standard room, satu double bed, ada TV CRT, ada hair dryer, iron board. Iron board pun upon request lah, bukan di dalam bilik. Ada air panas pun ambil di water dispenser saja. Tapi sebab anak dia mendoakan dia, minta ampun bagi pihak dia, terus naik taraf pergi executive suite. Naik suite, ada 2 bedrooms, ada living area, ada kitchenette, ada private balcony, ada breakfast tak campur orang dekat dengan club floor, TV pun LCD 40 inci, ada Nespresso coffee machine dalam bilik, tak main koyak-koyak kopi. Ni contohlah kita nak bagi fahaman mudah. Upgrade. Sebab itu kepada anak-anak sekalian, jangan ingat tanggungjawab kita kepada mak bapak ni masih hidup saja. Mak bapak dah meninggal semua, cucuk bintang jadi setan belaka, tak boleh. Tanggungjawab kita kepada mak bapak sampai kiamat. Artinya dia dah meninggal pun masih ada tanggungjawab. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, anak-anak ni kalau mak ayah dia meninggal, nombor satu sekali mestilah an yakunal walada salihan li nafsih. Dia mesti jadi anak baik. Sebab kebaikan dia memberi kesan kepada arwah mak ayah dia. Yang kedua, an yasil qarabatuhuma wa asliqahuma. Bila mak ayah meninggal, anak mesti jaga hubungan kerabat-kerabat mak bapak kita. Mana dengan adik-beradik mak bapak kita, mak saudara, pak saudara, sepupu sepapat, mesti mau jaga. Dan yang kedua, mesti asdiqa umma. Kawan-kawan arwah mak ayah kita pun kita kena kawan lagi. Walaupun mereka dulu masih hidup, ada WhatsApp group dia lagi, kan bencin WhatsApp group tiap pagi ucap salam tahajud, salam subuh, orang bangun pagi semua. Walaupun dia dah meninggal, kita masih menjaga hubungan. Kita tahu uncle ni rumah dia sekian-sekian, kita sama bash dengan arwah ayah mak kita, pergi ke rumah dia. Pergi rumah dia, hantar makan ke, masak-masak apa, pergi hantar. Percayalah, orang-orang ni akan rasa megah bila dia tengok anak arwah kawan-kawan dia datang menjaga hubungan dengan dia. Dan itu dituntut oleh agama kita. Itu tanggungjawab anak kepada mak bapak yang dah meninggal. Yang ketiga, ayastaghfir lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaq anhuma. Doakan keampunan mereka, doakan untuk mereka dan bersedekahlah bagi pihak mereka. Ini tanggungjawab anak-anak. Bukan mak ayah dah mati tu kau jadi setan belaka, tidak. Kita doakan mereka sebab doa kepada mak bapak ini adalah tuntutan agama. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ayad'u lahu bil maghfirah kullama yad'u li nafsihi. Anak yang soleh adalah dia takkan berhenti mendoakan keampunan untuk mak bapak dia sebagaimana dia berdoa keampunan untuk diri dia sendiri. Mana biasa kita doa, ya Allah ampunkanlah dosa aku, maafkanlah kesalahan aku. Ni kita personal. Tapi anak yang soleh, ya Allah ampunkan dosa aku, dosa mak bapak aku, mudahkanlah kehidupan mereka di alam barzah. Ini anak soleh. Apa sebab? Setiap kali kita mendoakan, dia akan beri syafaat. Doakanlah. Baik itu tuan-tuan, kita yang ada anak-anak, didiklah anak-anak ni jadi orang sikit. Sebab anak-anak kalau dia doakan kita esok, kita juga untung ni panggil pencen kubur. Baik itu dalam satu hadis kata Anas bin Malik, Nabi menyebut, Nabi pernah mengatakan, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perbuatan kita di dunia yang akan tetap memberi pahala kepada kita walaupun kita dah mati, kata Nabi.
man alima ilman aw ajran nahran aw hafara bi'ran aw arasa nakhlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Nabi sebut 7 perkara pencen kubur. Pertama sekali adalah orang mengajar ilmu. Yang kedua, orang mengalirkan sungai. Yang ketiga, orang gali perigi. Yang keempat, orang tanam pokok kurma. Secara spesifik disebutkan kurma. Kemudian orang yang membangunkan masjid, membina masjid. Kemudian orang yang mewakafkan, mewariskan mushaf Al-Quran. Kemudian yang terakhir kata Nabi, orang yang meninggalkan anak yang mohon ampun buat mak bapaknya selepas kita meninggal. Ini hadis riwayat Al-Bazzar dalam Kashful Asrar. Artinya salah satu syafaat juga adalah anak-anak kita. Doalah pada Allah biar anak kita jadi orang. Biar dia jadi orang, anak yang soleh dan solehah. Bukan sekadar namanya soleh. Saleh dah mendoakan kita. Itu yang keempat, syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima, kata ulama, perantara yang Allah Ta'ala izinkan adalah para ulama dan syuhada. Ulama dan syuhada. Hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan 3 kelompok manusia yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga kemudian para syuhada. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ada huraian para ulama. Maqam seorang ulama dia tidak sama dengan ulama yang lain. Itu kedudukannya tidak sama. Setengah ulama dia boleh menarik ribuan orang ke jalan Allah. Setengah ulama dia hanya mampu menarik puluhan saja. Setengah ulama boleh menarik seorang dua saja yang mengikuti pengajian dia. Jadi pada hari pembalasan nanti, setiap ulama ini diberikan hak syafaat sesuai dengan berapa orang yang ikut dia saja. Ini huraian para ulama. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam satu hadis, "Inna min ummati man yashfa'u lil fi'ami wa minhum man yashfa'u lil qabilati wa minhum man yashfa'u lil usbati wa minhum man yashfa'u lirrajuli hatta yadkhulul jannata." Sesungguhnya ada di kalangan umat aku nanti dia boleh memberi syafaat kepada sekelompok orang ramai. Ada pula yang memberi syafaat satu kabilah saja. Ada yang boleh memberi syafaat kepada al-usbah. Usbah ni apa? Antara 10 hingga 40 orang. Dan ada di antara mereka yang boleh memberi syafaat kepada satu orang saja untuk bawa masuk surga. Ini hadis riwayat Tirmizi. Kita sedang siaran langsung ni berapa? Berapa viewer kita sekarang ni? Ada 100. Admin kita. Berapa viewer kita? 100 orang yang bolehlah masuk surga, 100 orang. Jadi dia ikut berapa orang mengikut kita. Dia ikut berapa orang yang mengikut kita. Sebab itu saudara-saudari sekalian, rapatlah dengan ulama, orang-orang alim ni, sebab dia orang boleh tarik kita. Dengan izin Allah, bukan sebab dia tu salah cium kaki dia sangat. Dengan izin Allah dia boleh menarik. Kemudian disebut dalam hadis syuhada. Syuhada ini orang yang mati syahid. Seorang yang mati syahid dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang daripada ahli keluarganya sendiri. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi syafaat seorang syahid ini, kata ulama, dia lebih diutamakan kepada kaum kerabat dia saja, ahli keluarga dia saja, rahim dia. Macam ulama dia boleh semua orang. Tapi kalau syuhada tak payah nak ngarak sangat, dia ada saudara mara dia yang dia akan berikan keutamaan. Sebab itu saudara-saudari sekalian, marilah kita rapat dengan orang-orang ini. Tadi kita cerita Quran, puasa, orang alim, syuhada. Ini semua orang yang kita kena selalu dekatkan. Sebab mereka boleh memberi syafaat pada kita. Lepas itu ada satu orang saya pernah jumpa. Setiap kali habis pengajian, ceramah dan macam-macam, mesti dia jumpa, dia akan bila bersalam ni zaman dulu lah, tahun 2020 BC, before COVID, zaman boleh bersalam. Jadi bila bersalam, tu ustaz, nanti kalau di akhirat, kalau ustaz masuk surga, ustaz pusing-pusing lah dulu surga naik motor ke, macam mana gaya ke, cari saya.
kalau saya tak ada, ustaz tolong ejah bagi saya masuk. Tiap kali dia akan pesan. Salah kita pun tak tahulah siapa meronda surga. Takut awak tu meronda surga, orang baik-baik, kita orang ni pula lambat pula. Dia jadi orang baik-baik ni. Rapat dengan mereka. Itu yang kelima. Yang keenam, siapakah golongan yang Allah Ta'ala wakilkan membawa syafaat? Kata para ulama, ada satu golongan ini agak unik, iaitu orang-orang Islam sendiri boleh memberi syafaat sesama mereka atas dasar ukhuwah Islamiyah, atas dasar kerukunan kita sebagai Muslim. Dalilnya adalah Nabi SAW, dia pernah bercerita kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Fawalladhi nafsi biyadihi ma min ahadin minkum bi ashadda munashadatan lillah fi istida'atil haqq minal mu'minina yawmal qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhibbu wa yuhajjuna fayuqalu lahum akhriju man araftum." Nabi bercerita, demi Allah, kata, demi jiwaku yang berada di tangannya, orang yang paling bersemangat menolong orang lain pada hari kiamat adalah orang-orang beriman. Mereka ni dah layak masuk surga, kata Nabi, tapi sanggup dia postpone dulu sebab nak menolong saudara-saudara dia, bukan saudara kerabat ni, kawan-kawan dia, geng-geng basikal, geng-geng pergi haji, geng-geng kerja satu ofis, dia nak tolong juga sebab ini kawan saya. Jadi malaikat kata tak boleh, benda ni kena izin Allah. Lalu mereka letakkan di satu tempat, dia berikan peluang untuk berhujah. Kenapa awak nak tolong sekian, fulan sekian? Datang seorang mengata, ya Allah, kanu yasumuna ma'ana. Nabi cerita orang tu pun berhujah, ya Allah, ini orang dulu geng puasa kita orang. Kita orang pencen Senin Khamis puasa, kita ada geng puasa, kita berbuka sekali, kita sahur sekali, semayang masjid, nanti maghrib kita fikir buat potluck. Ini geng kami puasa, ya Allah, yasumuna ma'ana. Datang kedua pula berhujah, yusalluna ma'ana, ini geng semayang kami, ya Allah, ini geng semayang. Mungkin tuan-tuan perlu macam mana orang semayang masuk neraka? Adalah kesalahan-kesalahan lain yang dia buat, adalah kesalahan lain. Geng semayang dia pertahankan. Ada wa yuhajjuna ma'ana, ya Allah, ini orang satu geng haji sama kami. Ini KT8 maktab 41. Ini saya satu maktab dengan dia, malaikat. Kasih canlah dia masuk. Ini orang baik. Orang baik, cuma semayang saja di bilik, dia malas pergi masjid jauh, dia kata. Dia bela lah, dia jadi peguam bela. Akhirnya setelah segala rayuan ini diangkat pada Allah, apakah jawab Allah? Akhriju man araftum. Wahai malaikat, keluarkan mana-mana orang yang puak-puak ni tadi merayu tadi, kena keluarkan. Artinya syafaat daripada saudara mara kita sesama Islam ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So itu hadis ini, kata ulama, memotivasikan kepada kita untuk meramaikan kawan-kawan. Jangan hidup seorang. Mentang-mentang zaman SOP tak keluar, tak campur orang, tak ada lalu kawan, tak boleh. Sebab kita meramaikan kawan ni, dia boleh memberi bantuan pada kita semasa hari kiamat nanti. Sama ada kawan-kawan tu kawan-kawan solat berjemaah, kawan umrah, kawan haji. Dia persahabatan ni, kalau kita buat kajian dalam literatur fiqh dan macam-macam lagi, diterangkan ada persahabatan disebabkan ta'arufan. Ta'arufan ni persahabatan yang terjalin kerana kebetulan. Kita bertemu dia dalam bas, dalam MRT, dalam flight, masa naik lift, hari-hari naik lift dengan dia, jadi kawan. Ada yang tarihan ni persahabatan yang terjalin kerana faktor sejarah. Contoh, dia ni kawan sekampung ke satu daerah, contoh daripada Kuala Lipis, tapi dia kampung lain-lain, seorang Relong, seorang Gua, macam-macam, tapi sebab ada latar belakang sama, jadi berkawan. Ataupun satu sekolah, walaupun senior ataupun junior, satu sekolah pun dia ada hubungan kawan. Ataupun pernah berangkat haji bersama. Kapal terbang tu besar, bukan duduk sebelah kita pun, tapi sebab KT3 maktab 40, dia ada hubungan tarihan disebut. Ada sahabat ahamiatan ini persahabatan yang terjalin kerana faktor strategik kepentingan tertentu. Contoh kerana bisnes misalnya, ataupun kerana politik lah paling banyak sekarang ni. Dulu musuh, sekarang kawan. Dia
dia faktor ta'arufan juga, dia faktor berkawan juga. Kemudian ada farihan. Farihan ni persahabatan yang terjalin kerana faktor hobi. Contohnya kita kawan dia sebab dia sama suka main futsal macam kita juga, sama geng badminton misalnya, sama geng suka tengok YouTube. Ada kan orang sekarang hobi tengok YouTube kerja. Hobi kayuh bersikap atas jambatan Tanjung Lumpur misalnya. Dia kawan-kawan atas dasar farihan. Ada yang kawan atas dasar amalan. Amalan ni satu profession. Contohnya sama-sama cikgu, sama-sama doktor, sama-sama frontliner, dia berkawan. Ada kan hubban imana, kawan persahabatan kerana Allah. Bukan rakan kampung kita, dia bukan sekolah sekali dengan kita, bukan kerja sama dengan kita, bukan profession sama macam kita, bukan ada hobi serupa kita. Dia bukannya kerana faktor bisnes ataupun politik, tapi kita kawan dia kerana Allah. Dalam banyak-banyak ni kata ulama, hubbanan imana ini yang paling kuat sekali boleh memberi syafaat. Yang paling kuat memberi syafaat. Habis yang bersikap sama bersikap tak boleh? Boleh juga, tapi mesti tambah dalam hati cinta sayang dia kerana Allah. Allah. Ini dia panggil kawan dunia akhirat. Ni baru betul kawan dunia akhirat, bukan nak minjam duit je. Kalau kawan dunia akhirat tak nak minjam duit, manis mulut. Maka semakin ramai kawan, makin besar peluang untuk dapat syafaat. Cuma ingat, orang yang selalu mengelak diri daripada orang lain dan sukar untuk mendekati orang, dia jenis orang yang tak suka campur orang, dia tak akan mendapat syafaat ini. Apatah lagi orang yang berakhlak buruk, suka melaknat, sumpah seranah, pelekeh orang lain, cakap caci maki, mencarut. Lebih buruk lagi kalau dia suka melaknat dan mempelekehkan orang yang mati. Ini juga tak dapat syafaat. Orang ini tak akan dapat syafaat dan tidak dapat memberi syafaat. Dalilnya dalam satu hadis daripada Abu Darda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumil qiyamah. Orang yang hidupnya suka melaknat, dia tak akan dapat menjadi saksi dan tak akan dapat syafaat atau memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim. Mulut celupa tak dapat. Duduklah neraka seorang-seorang, lantak hanya. Dia tak boleh nolong orang, orang pun tak boleh nolong dia. Itu yang ke-6. Dan yang ke-7, kata ulama, kemuncak syafaat. Apakah kemuncak syafaat? Allah Ta'ala sendiri akan memberi syafaat. Ini mahal lah, mahal. Allah Ta'ala sendiri beri syafaat. Kata para ulama, setelah semua makhluk selesai memberi syafaat kepada ahli-ahli neraka, bermula daripada syafaat uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya daripada padang mahsyarnya, membawa sampai ke siratnya, hisab, bawa sampai ke syurga, dah secure semua. Begitu juga syafaat daripada Quran, daripada puasa, daripada malaikat, daripada segala yang kita bincangkan tadi. Hak ngelas sekali adalah syafaat daripada Allah. Kemuncak syafaat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fayaqulullahu azza wa jalla, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Allah Ta'ala dengan sepenuh kemegahannya, dia akan buat satu declaration. Malaikat dah beri syafaat, Nabi dah beri syafaat, orang beriman pun dah beri syafaat. Jadi yang tinggal sekarang, kata Allah, adalah Arhamur Rahimin. Aku yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Tadi Nabi beri syafaat sebab dia kasih kepada umat dia. Malaikat beri syafaat, dia pun kesian kepada orang yang berzikir tadi. Sekarang Allah Ta'ala, giliran aku pula yang merupakan paling pengasih antara semua yang pengasih. Fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairu qattu. Lalu Allah dengan penuh kebesarannya, dia ambil segenggam penghuni neraka. Janganlah kita bayangkan rupa-rupa genggam, bincanglah panjang masa kan. Allah ambil seraup daripada ahli neraka, sekelompok daripada mereka, yang mana kata Nabi, lam ya'malu khairan qattu, yang seumur hidup tak pernah buat benda baik. Serup Tuhan ambil. Nabi cerita mereka telah menjadi seperti arang
kerana terlalu lama berada dalam neraka. Lalu mereka Allah campakkan ke dalam sungai yang terletak di depan surga yang bernama Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Ini dalam cerita surga, nanti kita akan bincangkan tentang sungai kehidupan ni. Orang ini tiba-tiba kata Nabi, daripada rentung macam kayu barbecue tu, rentung kayu api, tiba-tiba segar kembali bagaikan rumput di tepi air. Mereka keluar dari sungai itu bagaikan permata, dan pada leher mereka ada satu khatam ataupun cop. Allah Ta'ala menitahkan, masuklah kamu semua ke dalam surga. Apa yang kamu lihat akan menjadi milik kamu. Mereka berkata, ya Allah, Engkau telah memberi kami suatu pemberian yang tidak pernah diberikan kepada makhluk lain. Kata Allah Ta'ala, ini sikit, aku ada lagi surprise untuk kamu, lebih baik daripada itu. Ahli-ahli yang dapat special ni tadi, wahai Allah, apakah benda lagi surprise untuk kami? Allah Ta'ala berfirman, yang kamu akan dapat selepas ini, yang lebih daripada yang aku bagi tadi adalah redha aku kepada kamu. Aku redha aku kepada kamu, dan aku tak akan murka kepada kamu selama-lamanya, kata Allah. Ini anugerah terbesar. Ini hadis riwayat Imam Muslim, direkodkan dalam kitab Al-Iman, hadis nombor 454. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah yang kita sedang bahaskan ini, orang-orang yang dikeluarkan dengan syafaat Allah Ta'ala ini berbeza dengan mereka yang keluar menggunakan syafaat sebelumnya. Orang-orang yang terakhir ini tidak memiliki amal soleh selain secebis iman saja di dalam dada mereka, dan Allah sangat hargai iman itu. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada kesempatan pagi ini atau hari ini memberi manfaat kepada kita bersama. Berdampinglah dengan amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi, dan rapatlah dengan orang-orang alim, dengan amalan-amalan baik yang boleh memberi bantuan pada kita talian hayat ketika di hari kiamat nanti. Sebelum kita berpisah, seperti yang kita maklum bahawa program kita ini dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Dan seperti yang kita semua maklum, zakat merupakan satu kewajipan yang jelas di dalam Islam dan merupakan satu sistem dalam masyarakat Islam yang dipantau pelaksanaannya oleh pemerintah. Dan juga ianya diuruskan secara sistematik oleh pihak yang bertanggungjawab, sama ada dari segi kutipan maupun agihan. Kita tahu juga bahawa zakat mempunyai kelebihan sebagai alat dasar fiskal dalam sistem ekonomi sesebuah negara. Kelebihan zakat dapat dilihat daripada aspek ekonomi, yang mana zakat dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi, yang pada masa yang sama juga dia ada nilai-nilai keagamaan. Kekayaan yang diperolehi daripada harta, kita tunaikan zakat, dan ini boleh menghindarkan kita daripada wujudnya pembekuan harta. Zakat yang telah ditunaikan juga telah mengelakkan pembekuan harta, sekaligus mengelakkan dari berlakunya satu istilah dipanggil bocoran dalam ekonomi. Bocoran ekonomi ini ditarifkan sebagai harta ataupun pendapatan yang diperolehi yang tidak dialirkan semula dalam persekitaran ekonomi semasa. Sehubungan dengan itu, berdasarkan kepada Akta Cukai Pendapatan 1967, Seksyen 6A-3 menyatakan ribat atau rebate hendaklah diberikan pada tahun-tahun taksiran untuk sebarang bayaran zakat fitrah atau lain-lain tuntutan agama Islam yang mana pembayarannya wajib zakat harta dan yang telah dibayar dalam tahun asas bagi tahun taksiran itu. Maka ini jelas menunjukkan bahawa rebate cukai diberikan kepada keseluruhan amount zakat yang telah dibayar kepada pihak berkuasa agama negeri, atau lebih khusus lagi Majlis Agama Islam negeri-negeri. Justru kita diminta Imam Besar menyeru, marilah kita sama-sama menggunakan keistimewaan ini, iaitu rebate cukai 100% ini yang telah diberikan oleh pihak pemerintah dengan melunaskan atau membayar zakat di Pusat Kutipan Zakat Pahang selaku badan yang telah diamanahkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang bertanggungjawab mengutip zakat di negeri ini.
Dengan wujudnya rantaian ekonomi yang berasaskan fungsi zakat sebagai penyumbang dasar fiskal negara, maka keseimbangan antara permintaan dan penawaran adalah menjurus kepada kemajuan ekonomi dan kemakmuran negara. Mudah-mudahan pesanan yang dibawakan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekadar itu, kita bertemu pada kesempatan minggu hadapan insya-Allah. Namun sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'saran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami apa yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.